Masa perempuan tu ketawa mengilai-ngilai, barulah si Bob ni mula kesal dengan tindakan dia yang sibuk sangat nak menumpangkan budak perempuan ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali guys di segmen Malam Mistik. Buat kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak, abang, makcik dan pakcik yang baru singgah kat channel Anas Rahmat ni, aku ucapkan selamat datang ke Malam Mistik. Buat yang masih tak kenal aku, nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Malam ni aku nak cerita dua buah kisah yang berlaku kat dua orang pilot darat ni masa melalui Lebuh Raya Plus kat Ria Selatan. Cerita kali ni sumbernya datang daripada blog. Aku dah pun letakkan linknya kat description. Sama ada kisah ni benar ke tidak ke, aku pun tak tahu sebenarnya. Apa yang pasti cerita ni aku rasa best lah untuk aku kongsikan kat korang semua. Sama ada cerita ni seram ataupun tidak, yang tu nanti korang judge lah sendiri bila dah habis cerita ni. Nanti korang just tinggalkan komen je lah. Lepas habis cerita ni, korang tinggalkan komen sama ada seram ke tak seram ke. Bagilah aku pendapat sikit pasal cerita yang bakal aku sampaikan kat korang ni guys. Alright, sebelum aku nak sambung cerita malam ni, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan button yang warna merah tu dulu, tekan subscribe tu dulu guys. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. Belanjalah aku like sekali, tekan sekali share tu kalau korang nak bantu aku lah. Okay? So, tak perlulah aku nak meleweh sangat ni kan. Tak perlulah kau meleweh sangat ni Nas. Orang tak nak dengar kau bebel ni, orang nak dengar cerita je ni. Jom layan cerita yang first ni dulu guys. Let's go. Kisah ni berlaku kat seorang mamat ni yang hanya nak dikenali namanya sebagai Bob. Kalau sebut nama Bob je, pasti korang fikir orangnya besar. Badannya cabi-cabi, comel, betul tak kan? Tapi Bob yang aku cerita ni orangnya kurus-kurus je. Bob ni kerjanya driver lori. Dia buat lori canvas tu yang 3 tan tu. Masa kejadian ni, Bob ni ditugaskan hantar kayu daripada Kuala Lumpur sampailah ke Pontian, Johor. Memang dah jadi rutin dia pun, dia akan bekerja seorang diri je. So, laluan yang akan dia lalu Bob ni, dari Kuala Lumpur, dia akan lalu Plus Highway arah selatan dan exit melalui Plaza Tol Sedenak. Dipendekkan cerita, sebelum sampai ke exit Sedenak tu, si Bob ni singgahlah dulu dekat R&R Macap. Tujuan dia untuk makan dan rehat-rehat kejap sebelum nak sambung balik perjalanan dia ke Pontian. Masa tu jam lebih kurang pukul 1-2 pagi kalau tak silap Bob masa tu. Keadaan kat R&R Macap masa tu taklah ramai sangat orang. Senang cakap, selesa lah kalau nak cari tempat duduk ke atau nak beli makan pun tak perlulah berebut-rebut sangat kat kaunter. So si Bob ni lepas dia beli segelas kopi kat satu gerai ni, lepas tu dia pun just duduklah kat satu seat seorang-seorang. Tengah dia menikmati kopi dia tu, tiba-tiba ada seorang akak Jawa ni tegur si Bob dalam slang Jawa. "Wak, balik mana wak?" So si Bob ni cakaplah dekat kakak Jawa tu yang dia ni nak pergi ke Pontian sebab nak deliver kayu kat sana. Lepas tu akak Jawa tu sambung lagi. "Wak ikut laluan mana wak? Exit Simpang Renggam ke Sedenak?" Spontan je Bob jawab, dia akan exit melalui Sedenak, lepas tu akan melalui Bukit Batu. Bila mendengarkan Bob ni jawab lalu Sedenak, akak Jawa ni pun sambunglah lagi. "Tak takut ke seorang-seorang lalu Sedenak ni malam-malam? Lagilah kalau lalu kat area Bukit Batu tu." Sebenarnya Bob ni bukanlah jenis penakut. Dengan selamba je dia pun jawab sambil melawak kat kakak Jawa ni. "Kalau ada yang nak menumpang, saya ajak je kak. Best juga kan? Sekurang-kurangnya ada jugalah teman nak berborak dalam lori nanti.
Sambil gelak-gelak kecil si Bob ni, seolah-olah tak rasa bersalah pun dengan percakapan dia tu yang bunyinya macam berlagak sikit tu. Betul tak? Ish, Bob. Lebih kurang setengah jam Bob ni melepak sambil rehat ke R&R macam ni, Bob pun sambunglah balik perjalanan dia menuju ke Pontian. Dan tak lama kat atas highway tu, si Bob ni pun masuklah exit sedenak, lepas tu ke Bukit Batu. Lepas je 2-3 km masuk kawasan jalan Bukit Batu tu, dengan tiba-tiba si Bob ni dia rasa macam tak sedap hati. Entah kenapa, dengan tiba-tiba je jantung dia tu berdegup kencang. Dan dalam masa yang sama juga, hujan rintik-rintik pun mula turun dah. Tak lama lepas tu, tiba-tiba Bob ni nampak dekat depan tu ada perempuan berpayung tahan lori dia. Masa tu tak terfikir langsung lah kat fikiran si Bob ni, siapa perempuan yang bakal dia tumpangkan ni. Si Bob ni pula punyalah baik hati. Dia tak fikir panjang pun. Terus je dia berhenti kat tepi jalan tu. Lepas tu dia pelawa perempuan tu naik tumpang lori dia. Dah lah masa tu kat tepi jalan tu punyalah gelap gelita, sampai dia langsung tak boleh nampak pun paras rupa budak perempuan yang dia nak tumpangkan ni. Masa dalam lori tu, dalam keadaan suram-suram tu, si Bob ni tanyalah kat budak perempuan ni, "Awak ni nak pergi mana malam-malam macam ni? Dalam keadaan hujan-hujan macam ni?" Perempuan tu, dia cakap dia nak pergi rumah kakak dia. Tak jauh pun, dekat depan tu aja tu. Masa si Bob tengah borak-borak dengan budak perempuan ni, tak sekali pun budak perempuan ni pandang muka Bob. Dia ni hanya pandang kat belah depan aja. Rambut yang paras bahu tu pula menutup separuh muka dia. Secara tak langsung, Bob ni tak dapatlah tengok muka perempuan ni dengan berapa jelas. So sepanjang perbualan antara Bob dengan perempuan ni, memang tak ada langsung perempuan ni menoleh ke arah Bob. Senang cakap, tak ada eye contact lah. Si Bob ni fikir, agaknya mungkin budak perempuan ni pemalu agaknya. Mungkinlah ini fikiran si Bob. Tiba-tiba, minta maaf guys. Tak baik lagi batuk. Tersambung balik. Tiba-tiba Bob ni rasa macam nak merokok pula. So, dia pun ambil lah rokok Peter Stuyvesant dia tu, letak dekat mulut. Lepas tu time nak bakar rokok tu, dia tak jumpa pula lighter yang kebiasaannya dia letak kat tepi rokok, kat tepi kotak rokok dia tu. Dia pun carilah lighter dia yang entah mana dia letak agaknya. So teraba-raba lah dia dalam gelap lori tu. Rupa-rupanya lighter tu jatuh dekat bawah. So dia pun membongkok lah sikit badan dia. Lepas tu nak ambil lighter yang jatuh tu. Dan secara tak sengaja jugalah, si Bob ni tertoleh betul-betul kat muka budak perempuan yang duduk kat sebelah dia tu. Astaghfirullahalazim. Istighfar panjang si Bob masa ni. Dan dalam masa yang sama, budak perempuan ni boleh pula dia tanya kat Bob, "Abang, cantik tak muka saya?" Dia tanya kat Bob sambil dia ketawa mengilai-ngilai. Bob pula masa tu memang tak mampulah nak jawab soalan budak perempuan ni kan. Sebabnya bila dia dah tengok muka budak perempuan ni, budak ni sebenarnya tak ada wajah, babe. Tak ada muka langsung. Muka dia ni rata je. So macam mana Bob nak jawab cantik ke tidak bila perempuan ni tanya soalan tu kat dia? Bila Bob tengok kaki budak perempuan ni pun tak ada juga rupanya. Sudah. Masa perempuan tu ketawa mengilai-ngilai, barulah si Bob ni mula kesal dengan tindakan dia yang sibuk sangat nak menumpangkan budak perempuan ni. Dan dalam masa yang sama, si Bob ni pun dah mula rasa panik dah. Takut, ngeri, cemas. Semua perasaan tu datang serentak je, kata si Bob ni. Bob pun apa lagi, ditekannya pedal minyak lori tu sampai ke lantai, kata dia. Jalan Bukit Batu tu dah lah teruk, dengan lubang-lubangnya lagi, tinggi rendahnya lagi. Bob tak peduli pun. Dia pecut juga. Sambil dia pecut tu, sambil dia azan. Sambil tu dia tolak-tolak budak perempuan tu, nak keluarkan budak perempuan ni daripada lori dia.
Bob ni memang dah kalut sangat dah masa ni. Entah macam mana, dalam kekalutan tu lori Bob ni terbabas dalam ladang nenas. Habis berdarah kepala si Bob ni, sebab kepala dia tu, dahi dia tu terhantuk kat steering. Dia sedar-sedar, kaki dia dua-dua dah tak boleh nak bergerak dah. Patah kaki dia masa tu. Dia cuma mampu tunggu orang lalu lalang je kat kawasan tu untuk bantu dia, dengan harapan adalah yang nampak lorinya tu yang terbabas kat ladang nenas ni. Masa si Bob ni tengah tunggu pertolongan orang ni, si Bob ni dia boleh dengar suara perempuan tu mengilai-ngilai kat luar lori. Bob ni yang dalam keadaan sakit tu, dia reda je. Dia memang dah tak mampu pun nak buat apa-apa pun. Apa yang dia mampu hanyalah berdoa dan baca apa-apa surah yang terlintas dalam fikiran dia je masa tu. Dalam keadaan dia yang tak berdaya tu, yang dah lemah tu, sambil menunggu mana-mana bantuan yang datang tu, sedar tak sedar, gelap je mata dia. Pengsan dah rupanya si Bob ni. Dia sedar-sedar, dia dah ada kat hospital Pontian dah. Masa dia sedar ni, akak Jawa yang tegur dia dekat Arin Bacap tu pun ada sama. Si Bob ni tertanya juga kan dalam fikiran dia ni, kenapa akak dia ada sama bersama dengan dia kat hospital? Rupa-rupanya akak Jawa ni lah yang datang bantu Bob masa Bob terbabas kat ladang nenas. Dia dengan suami dia jugalah yang hantar Bob ni pergi hospital. Bob ni betul-betul terasa tu hutang budi betul dengan akak Jawa ni. Masa Bob sedar tu, akak tu ceritalah dengan Bob apa yang dia nampak masa sebelum dia jumpa dengan Bob lagi kat R&R Macap tu. Dia cerita dekat Bob, sebenarnya dia dah nampak dah masa Bob berhenti kat Macap tu, ada satu entiti berbentuk perempuan duduk dekat belakang lori Bob. Perempuan tu berambut panjang, baju dia warna putih-putih lusuh macam tu. Lepas tu memang menyeramkan lah bentuknya, senang cakap. Akak Jawa ni dengan suami dia sedar yang tumpang lori Bob masa tu bukanlah satu manusia pun. Dia nak bagi tahu dekat Bob masa dekat R&R Macap tu, tapi dia pun tak tahu entah kenapa dia tak mampu nak bagi tahu masa tu. Dia rasa seram sangat masa tu. Tapi masa Bob dah gerak tu, akak Jawa ni rasa tak sedap hati pula, sebab tak dapat nak bagi tahu Bob ada benda yang menumpang kat belakang lori dia. Jadi masa Bob dah gerak tu, akak Jawa ni mintalah suami dia follow lori Bob daripada belakang. Masa diorang follow lori Bob ni, diorang ni nampak sebenarnya yang Bob ni berhenti ambil perempuan tengah jalan dekat Bukit Batu tu. Lepas si Bob ni ambil perempuan tu, tiba-tiba Bob ni pun pecut je laju. Diorang ni pun cuba juga follow Bob rapat-rapat ni. Tapi memandangkan jalan Bukit Batu tu memang teruk dengan lubang dia yang banyak, ditambah pula dengan hujan pula masa tu, tak dapatlah diorang ni nak follow Bob rapat-rapat. Tapi sebelum lori Bob tu hilang daripada pandangan mata diorang ni, diorang boleh nampak benda yang menumpang dekat belakang lori Bob ni terbang keluar. Terbang macam kain je, macam kain lepas tu. Lepas terbang tu dia hilang macam dibawa angin, macam berzuk, hilang macam tu je. Lepas tu tak lama lepas tu, diorang pun nampak lori Bob terbabas dekat ladang nenas tu. Tu yang diorang turun bantu Bob dan bawa Bob ni pergi hospital. So terang akak Jawa tu dekat Bob. So bila Bob mendengarkan apa yang kakak Jawa ni terangkan kat dia macam tu, si Bob ni pun cerita baliklah kat kakak tu apa yang berlaku dekat dia sepanjang perjalanan tu. Termasuklah punca dia terbabas akibat perempuan yang tak ada wajah tu yang mengacau dia masa dia tengah memandu tu. Yang menjadikan persoalan buat Bob dan kakak Jawa ni, kalau perempuan tak ada muka tu duduk sebelah Bob dan mengganggu Bob masa Bob tengah memandu, siapa pula perempuan yang duduk kat belakang lori Bob tu pula kan? Ada dua ke entiti yang menumpang si Bob ni sebenarnya? Sudah. Sebelah je weh. Kau bayang kan, kau tengah bawa lori kan, benda tu duduk dekat sebelah kau. Kau rasa kalau berlaku kat korang, kau buat apa? Kompon panik juga kan? Sebenarnya silap si Bob ni juga yang meminta-minta sangat kan, nak ajak teman borak lah. Kan dah mendapat dah tu habuan dia. Betul lah? Seram. Okay guys, kalau tadi aku dah cerita kisah Bob yang daripada KL nak ke Johor kan, yang kisah satu lagi ni daripada Johor nak ke KL pula. Kalau tadi Bob adalah pemandu lori yang tugas dia nak hantar barang daripada KL
bawa ke Johor. Kisah kali ni kisah Ahmad pula yang bawa van courier service nak deliver barang daripada JB ni nak ke KL. So apa tunggu lagi? Jom sambung kisah nombor 2 ni guys. Let's go. Malam tu lebih kurang jam 11 malam. Barang-barang kurier yang nak dihantar ke Kuala Lumpur pun dah siap loading ke dalam van dah. Lepas si Ahmad ni settle-settlekan dokumen semua, Ahmad ni pun mulakanlah perjalanan dia daripada Johor Bahru nak ke KL dalam pukul 12 malam tu. Pukul 12 malam dia bertolak guys. Dan dah memang jadi rutin dia juga, dia akan bertolak daripada pusat pengumpulan barang kat JB ni tepat jam 12 malam. So bajet timingnya sebelum jam 5 pagi tu dia akan sampai kat tempat pertama yang dia akan turunkan barang-barang yang dia bawa ni kat KL. Hari tu tak seperti biasa rutin dia. Ahmad ni terpaksa layan kerja seorang-seorang sebab partner yang biasa kerja dengan dia tiba-tiba ambil cuti emergency. Ada hal keluarga yang tak dapat partner dia nak elak. Untuk mendapatkan replacement partner last minute ni memang susah lah juga kan, kata si Ahmad ni. Tapi memandangkan kali ni si Ahmad ni cuma perlu hantar barang daripada JB ke Kuala Lumpur je, dia pun setuju je untuk drive seorang-seorang. Lagipun dia dah biasa pun drive seorang-seorang pada malam-malam hari ni. Bukan perkara yang luar biasa pun bagi dia untuk memandu kat lebuh raya utara selatan ni seorang-seorang je. Lagipun dia dah banyak kali dah memandu kat banyak lebuh raya yang lebih keras daripada lebuh raya utara selatan ni. Macam lebuh raya Karak, lebuh raya Pantai Timur, lebuh raya Timur Barat yang melalui jalan bukit-bukit Jeli ke Greek tu, yang memang terkenal dengan keangkerannya. So setakat driving seorang-seorang kat highway KLJB ni bagi dia ni apalah sangat. Kacang je bagi dia ni, bagi Ahmad ni. Steady Ahmad ni. Back to the story guys. Lebih kurang sejam lebih Ahmad memandu kat atas Highway Plus ni, Ahmad ni ambil keputusan nak berhenti sekejap dekat R&R Macap dulu. Nak isi perut sekejap katanya, sambil berkena kopi panas untuk segarkan mata sebelum sambung balik perjalanan yang lebih jauh nak ke KL tu. Masa sampai ke R&R Macap, Ahmad tengok kat jam tangan dia, jam dah menunjukkan pukul 1.20 pagi. Malam tu R&R Macap ni memang agak meriah sikit walaupun jam dah menunjukkan pukul 1.20 pagi. Mungkin sebab esok hari Jumaat, orang Johor cuti. So semua pun ambil peluang untuk keluar balik kampung agaknya, ataupun nak pergi berjalan ke Melaka ataupun pergi KL. Maklumlah kan, Johor ni cutinya hari Jumaat dengan Sabtu kalau orang kerja kerajaan. Lebih kurang 30 minit lepas tu, lepas settle isi perut semua ke R&R Macap tu, Ahmad pun sambung balik perjalanan dia menuju ke destinasi yang ingin dia tuju tu, nak pergi KL lah. Dah fully charge badan aku ni, dah kena kopi kau pun, mata pun dah makin segar, baru syok nak sambung jalan ni. Bisik si Ahmad ni dalam hati dia. Dengan lafaz bismillah, dia pun start van dia dan terus bergerak meninggalkan R&R Macap tu. Masa melepasi Macap memasuki ke arah Yompeng tu, jumlah kenderaan dekat atas highway dah mula berkurangan sikit dah. Dengan tiba-tiba si Ahmad ni pun rasa mata dia mula mengantuk pula. Padahal baru je lepas perkena kopi okau tu. Sudah. Apasal pula tiba-tiba mengantuk pula mata aku ni. Biasanya okey je. So dia pun tutup lah aircon van tu. Lepas tu dia buka je tingkap. Nak ambil mood angin malam katanya, nak segarkan biji mata. Mungkin sebab kali ni dia terpaksa memandu seorang-seorang, tu yang jadikan dia ni mengantuk. Sebab tak ada partner yang boleh diajak berborak agaknya. Fikir si Ahmad ni mencari sebab punca kenapa dia mengantuk. So baru je dia buka tingkap, tiba-tiba hujan rintik-rintik pun mula turun. Kenalah si Ahmad ni menaikkan balik cermin tingkap dia tu. Dalam hati dia mula terdetik, alamak, kalau ada geng ni, best juga ni kan. Ada juga teman nak berborak ni, hilang sikit rasa ngantuk ni. Mata, kenapalah kau mengantuk sangat malam ni? So untuk hilangkan rasa mengantuk dia ni, dia pun buka lah radio daripada satu channel ke channel yang lain. Dari lagu Jiwang, bawa lah ke lagu-lagu klasik. Semua kurang best kata si Ahmad ni. Akhirnya dia tertekan ke channel Radio Ikim. Wah, elok jugalah kan malam-malam ni dapat dengar ayat Al-Quran. Bisik si Ahmad ni. Makin lama makin gelap keadaan lebuh raya.
Mungkin sebab kurangnya lampu-lampu kat tepi lebuh raya ni bila lalu kawasan Yompeng ke Pagoh ni. Diorang hanya mengharapkan suluhan lampu daripada kenderaan yang datang daripada arah bertentangan je. Memang suasananya memang kelam-kelam masa tu. Ahmad ni terfikir juga kat dalam hati dia, janganlah hendaknya van yang dia bawa ni buat hal kat kawasan-kawasan macam ni. Kalaulah betul-betul van dia ni breakdown kat tengah jalan gelap macam ni, memang nayalah dia buatnya. Tiba-tiba dia terasa bulu tengkuk dia ni meremang-remang pula. Bila dia terbayangkan kalau dia seorang-seorang kat kawasan tu dengan van dia yang buat hal. Ya Allah, minta-mintalah dijauhkan, bisik hati si Ahmad ni masa ni. Tengah dia mengelamun dan melayan perasaan dia tu, tiba-tiba dia ternampak kat depan dia tu, dalam jarak lebih kurang 100 meter je, ada satu cahaya lampu suluh naik turun dekat depan. Sudah. Baru dia terbayang nak elak daripada van dia rosak, dah ada dah yang betul-betul terjadi pula. Dari jauh, Ahmad pun mulalah slowkan van dia ni. Dia tak berapa nampak jelas siapa yang menahan dia ni. Kerana suasana masa tu memang gelap gila. Dan yang nampak cuma cahaya lampu suluh tu je. So Ahmad pun buka lah signal ke kiri. Lepas tu dia slowkan van dia. Mula-mula tu dia fikir malah juga nak ambil pot. Baik dia teruskan aja kan perjalanan dia tu. Tapi bila memikirkan kalau hal macam tu berlaku kat dia dan tak ada pula pemandu lain yang nak bantu masa tu, terus si Ahmad ni berbisik dalam hati dia, ni masa dia. Mungkin esok-esok pula masa aku kan. Lagipun nak ke telefon emergency tu agak jauh juga. Tak salah pun kalau aku tolong. Manalah tahu kan akan datang kalau aku susah. Aku harap ada juga orang yang akan bantu aku. Tanpa teragak-agak, Ahmad ni berhentikan van dia. Rupa-rupanya ada seorang perempuan ni bersama dengan seorang anak lelaki dia yang berumur lingkungan 2 tahun. Lebih kurang lah umur 2 tahun, berdiri tercegat kat tepi jalan tu yang mengharapkan bantuan pemandu-pemandu lain ni. Tersentuh betul hati si Ahmad masa ni. Dia terasa kesian jugalah kan tengok nasib perempuan ni. Dah lah keadaan hujan renyai, bawa anak kecil lagi. Si Ahmad ni agak mungkin kehabisan minyak agaknya. Sebab perempuan tu nampak macam tengah memegang tin kecil macam tong minyak lah. Tong minyak yang petak tu. Melihatkan perempuan tu yang kat tepi jalan tu, terus terbayang kat fikiran dia, kalaulah benda macam terjadi kat atas bini dia kan, macam manalah agaknya. Memandangkan kadang-kadang bini dia pun balik kerja lewat juga. Bini si Ahmad ni bekerja kat satu klinik swasta 24 jam. Kadang-kadang tu nak dekat pukul 12 malam, barulah bini dia sampai ke rumah. Kalau dia kena kerja shift malam. Back to the story guys. Sampai-sampai je kat perempuan tu, cepat-cepatlah si Ahmad ni matikan radio dia. Lepas tu dia turunkan cermin tingkap van dia. Dia tanya kat perempuan tu, "Kenapa kak? Ada masalah ke dengan kereta?" Perempuan tu menjawab. Tapi si Ahmad ni tak berapa nak dengar sangat. Sebab bunyi bising kereta lalu lalang kat tepi highway tu membuatkan dia kurang jelas dengan apa yang perempuan ni bagi tahu kat dia. Cuma perempuan tu just tunjukkan tin yang dia pegang tu, sambil jarinya menunjuk betul-betul ke arah depan sikit tu. Tapi si Ahmad ni boleh faham lah apa yang dimaksudkan dengan perempuan ni. Si Ahmad ni bila memikirkan agak bahaya berhenti kat tepi highway ni di waktu malam, dengan keadaan yang gelap gelita tu, dengan kereta yang laju-laju lalu lalang tu. So si Ahmad ni tanpa fikir panjang, dia pun ambil keputusan nak tumpangkan aja kakak perempuan ni. Cepat-cepatlah dia buka pintu van dia tu. Lepas tu dia pelawa perempuan tu bersama dengan anak lakinya tu naik. Perempuan tu pun dengan tak cakap apa-apa pun terus je dia masuk dalam van tu. Duduk dekat seat sebelah Ahmad tu, sambil meriba anak lelaki dia. Lepas tu tong tin yang dia bawa tu dia letak je dekat kaki dia tu, kat sebelah kaki dia. Ahmad ni pun teruskanlah perjalanan. Perempuan tu sempat jugalah ucap terima kasih kat Ahmad ni sebab tumpangkan dia. Lepas tu dia minta Ahmad ni berhentikan dia dekat depan tu je, tak jauh pun. Si Ahmad ni just anggukkan je kepala dia dan teruskan je pemanduan dia tu. Dalam hati si Ahmad ni sebenarnya dia terasa lega juga, sebab dapat membantu orang yang betul-betul tengah terdesak ni. Kiranya dia terasa macam diri dia tu macam hero jugalah. Masa dalam perjalanan tu, tak ada perbualan dan perkataan pun yang keluar daripada mulut masing-masing ni. Baik si Ahmad ni
baik perempuan ni. Tak ada siapa-siapa pun yang bercakap. Masing-masing just diam je. Ahmad pun macam hilang punca nak menanya soalan kat perempuan ni. Dia pun tak tahu nak mula macam mana conversation dia dengan budak perempuan ni. Walaupun pada hakikatnya banyak juga Ahmad ni nak menanya. Tapi memandangkan bila dia tengok perempuan tu just menundukkan muka dia ke bawah je kan, sambil fokus mata dia tu kat lantai je, Ahmad ni just pendamkan je lah hasrat dia nak bertanya soalan kat perempuan ni. Dia agak perempuan ni mesti tengah ada trouble ni, mesti tengah ada masalah ni. So lebih baik dia tak payah campur. Untuk memecahkan kesunyian dan keheningan malam tu, ni nak dekat climax ni guys, Ahmad pun onkan balik radio dia. Kebetulan pula masa dia onkan radio dia tu, radio Ikin tengah siarkan orang mengaji Al-Quran masa tu. Dengan tiba-tiba, tutup radio tu, tutup. Kalau tadi perempuan tu just menunduk diam je, kali ni dengan tiba-tiba je keluar suara yang agak garau, suruh si Ahmad ni tutup radio tu. Sambil jari dia tu tunjuk tepat ke arah radio tu. Terkejut betul si Ahmad masa ni, bila dengan tiba-tiba je dia terdengar suara perempuan ni garau semacam. Dan serta-merta jugalah tengkuk dia ni terasa meremang-remang dah. Dan dengan tiba-tiba jugalah dia dapat rasakan ada satu hembusan angin yang kuat, betul-betul menerpa kat muka dia. Sampaikan resit tol yang dia letakkan dekat atas dashboard dia tu nyaris-nyaris terbang keluar tingkap. Dalam keadaan yang sepada cuak tu, si Ahmad ni cuba tenangkan dan sedapkan hati dia. Dalam otak dia, dia just fikir mungkin perempuan ni tak mahu anak lelaki dia tu terjaga daripada tidur agaknya. Tu yang dia suruh off radio agaknya. Bisik hati si Ahmad ni untuk sedapkan hati dia. Walaupun pada hakikatnya masa tu si Ahmad ni dah mula seriau dah sebenarnya. Dan tak lama lepas tu perempuan tu cakap lagi. Berhenti depan tu je. So mendengarkan macam tu, si Ahmad ni pun perlahan van dia. Sambil tu dia pasanglah high beam dan suluh memang betul-betul kat jalan yang gelap gelita masa tu. Bila dah nak sampai ke tempat yang perempuan ni minta dia berhentikan tu, Ahmad ni nampak ada satu kereta Nissan Sunny model lama warna merah tersadai dekat tepi jalan. Lega betul si Ahmad masa ni. Betul lah perempuan yang dia tumpangkan ni memang manusia, bukan hantu. Bisik hati si Ahmad ni. Mati-mati dia fikirkan awal-awal tadi yang dia dah tumpangkan hantu. Rupa-rupanya perempuan ni memang orang rupanya. So memang lega lah hati si Ahmad ni bila dia rasakan perempuan yang dia tumpangkan ni sebenarnya manusia, bukan hantu yang dia fikirkan awal-awal tu, yang masa perempuan tu suara dia garau tu. So dia pun buka lah signal van dia, slowkan van, susul pelan-pelan betul-betul nak berhenti dekat dengan kereta Nissan Sunny yang tersadai ke tepi jalan tu. Dan dalam masa yang sama, bertalu-talu kereta daripada belakang bila melintasi si Ahmad ni je, dia duk horn-horn kat van si Ahmad ni. Sabarlah sikit. Macam tak reti-reti nak sabar. Macam tak pernah tengok orang berhenti kat tepi jalan. Tolongnya tidak, sibuk nak horn-horn. Macam dia seorang je ada horn. Bebel si Ahmad ni geramkan dengan pemandu-pemandu kat highway tu yang asyik horn-horn kat van dia je. So sebaik je si Ahmad ni berhentikan van dia, perempuan tu terus turun daripada van sambil dokong anak dia tu. Tak bercakap sepatah haram pun, terima kasih pun tidak, just turun daripada van je. Baru je perempuan ni gerak beberapa langkah daripada van si Ahmad ni perasan yang perempuan ni tertinggalkan tin minyak kat dalam van dia. So cepat-cepatlah si Ahmad ni buka safety belt dia, capai tin minyak tu. Kononnya nak pergi hantar tin minyak tu kat perempuan ni lah. Tengah dia nak capai tin minyak tu pun, tiba-tiba tingkap van dia ni diketuk daripada luar. Tok. So cepat-cepatlah dia toleh. Rupanya dua orang peronda lebuh raya yang ketuk tingkap van si Ahmad ni. Lepas tu peronda tu tanyalah kat si Ahmad ni, yang dia buat apa berhenti kat tepi highway ni gelap-gelap ni. Baru je Ahmad nak terangkan kat peronda ni, bila dia toleh balik ke arah perempuan tu, sekelip mata je perempuan tu hilang daripada pandangan dia. Bukankan perempuan tu je yang hilang, dengan kereta-kereta Nissan tu sekali pun hilang sama. Tapi tin minyak tu masih lagi berada kat tangan si Ahmad ni.
Si Ahmad ni bagi tahulah kat peronda tu yang dia berhenti kat tepi jalan tu sebab nak bantu seorang perempuan ni dengan anak kecil dia yang kereta dia kehabisan minyak. Tak habis pun Ahmad ni jelaskan pada peronda dua orang ni. Terus peronda tu cakap dengan si Ahmad ni, dah. Gerak sekarang je cik. Encik gerak sekarang je. Tak payah toleh-toleh ke belakang lagi. Just gerak terus je. Peronda tu cakap dengan Ahmad dengan mimik muka yang berkerut. Seolah-olah kan dia macam tahu sesuatu tau peronda ni. Macam dah tahu apa yang dah berlaku kat Ahmad ni. Walaupun si Ahmad ni tak sempat pun nak jelaskan apa-apa. Peronda ni macam dah lebih tahu. Peronda tu sempat beritahu kat Ahmad juga, lain kali jangan sesekali pun berhenti kat kawasan ni. Jangan sesekali pun. Peronda tu pesan dekat Ahmad. Bingung sekejap si Ahmad ni bila mendengarkan apa yang peronda ni cakap. Ahmad ni sebenarnya langsung tak faham apa yang berlaku. Kenapa tiba-tiba perempuan tu boleh hilang dengan sekelip mata? Kenapa peronda tu tak bagi dia berhenti kat kawasan tu? Siapa yang dia tumpangkan sebenarnya ni? Persoalan ni menjadi tanda tanya bagi Ahmad sepanjang perjalanan dia tu ke Kuala Lumpur. Tapi dalam hati dia tu hanya berdoa je, cepat-cepatlah dia sampai ke destinasi yang dia nak tuju ni. Dia sebenarnya si Ahmad ni memang dah tak boleh tahan, dah kecut perut lagi dah. Sejak daripada kejadian tu, setiap kali kalau Ahmad melalui kawasan tu je, hati dia mesti berdebar-debar dan rasa ingin cepat je lepaskan daripada kawasan tu. Siapa perempuan misteri yang dia tumpangkan malam tu, hingga hari ni persoalan tu menjadi tanda tanya bagi si Ahmad ni. Aku ni kalau bab tumpang-menumpang ni memang lemah kalau aku dengar. Ajalah kan, kadang-kadang ni niat kita ni ikhlas nak bantu. Lagilah kalau nampak seorang perempuan dengan anak kecil kat tepi jalan. Masa hujan rintik-rintik pula tu. Kalau situasi tu kena dekat aku, mungkin aku pun tak teragak-agak nak tumpangkan kakak ni. Betul? Lalas rupanya bukan manusia yang ditumpangkan. Dari niat yang baik nak bantu, akhirnya bertukar menjadi satu tragedi. Memang nasib tak baik lah jawabnya. Kadang-kadang ni memang tak boleh nak dijangka pun kalau perkara-perkara macam ni nak berlaku pada kita pun. Kan? Betul tak? Benda-benda macam ni kalau nak menduga kita, bukan boleh dikira kat mana ke, waktu bila ke, time bila ke. Kalau kata nak kena, tetap kena juga. Minta-minta lah jangan berlaku kat aku. Cukuplah sekadar dengar cerita je. Minta-minta dijauhkan. Amit-amit jambang bayi, kalau orang Jawa cakap. Okay guys, stop sembang pasal hal tumpang-menumpang ni. Makin banyak aku sembang pasal hal ni, makin otak aku terbayang, makin seram pula aku rasa. So, sampai sini je malam mistik kali ni. Cuma aku nak pesan satu je ni. Yang ni serius sikit. Siapa yang belum subscribe aku minta bantuan korang, bantu aku tekan button subscribe tu. Sebab aku tengok kat channel aku ni, 50% viewer yang datang tengok channel aku ni bukannya datang daripada subscriber aku. So, aku minta jasa baik korang yang mana belum subscribe aku tu, rajinkan cari tekan button merah tu guys. InsyaAllah murah rezeki korang. Yang mana dah subscribe tu, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang. You are awesome. Aku nak bagi tahu juga ni, InsyaAllah awal bulan depan, aku nak bagi giveaway kat korang sempena birthday aku. Bila birthday aku, yang tu rahsia lah. Yang pasti awal bulan depan aku akan bagi giveaway sempena birthday aku. Patutnya korang lah bagi hadiah kat aku kan sebab birthday aku kan. Tapi ni terbalik. Tak apa. Aku selalu percaya lagi banyak kita memberi, lagi murah rezeki kita. Apa-apa nanti aku akan update melalui Instagram aku bila aku nak buat giveaway ni nanti, okay? So korang kena follow Instagram aku supaya korang tahu update pasal cerita-cerita, pasal update terbaru pasal channel Anas Rahmat ni. Alright? Okay, sampai sini je malam mistik kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di next story. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam mistik.